الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ثم إلى صاحب مؤلف الكتاب رياض الصالحين الإمام زكريا شرف النووي، وصاحب مترجم هذا الكتاب حضرة المرحوم المربي الحبيب أحمد بن محمد بن سمين. أن الله يرفع علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين، وعلى من نوى أصلافنا صالح، وعلى من نوى شيخنا ومربينا سيد الإمام الحبيب أحمد بن محمد بن سالم بن حبيب، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعاء الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sambung pengajian di dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang memperjelaskan babul khauf, iaitu bab takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita pada hadis yang ke-12. Tinggal 40 hadis lagi, maka bab ini akan habis. Wa an Abi Barzah bira'in thumma zayin نضلة بن عبيد الأسلمي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Dari Abi Barzah, yang mana namanya Barzah. Barzah ini diperjelaskan oleh para ahli ulama, ini adalah bukan nama asalnya, tetapi nama samaran, nickname, yang mana Barzah ini dengan bar dengan huruf ra, zah dengan huruf zai. Siapa nama dia? Nadlah bin Ubaid al-Aslami. Nadlah bin Ubaid al-Aslami. Ya, Al-Aslami merupakan salah satu suku bangsa Arab yang ada pada seketika itu. Beliau memperjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama, tidak henti-hentinya kedua kaki seorang hamba. La tazulu qadama. Asalnya qadamani, ada huruf nun, tapi ini adalah susunan dalam grammar bahasa Arab. Jadi susunan yang disebut dengan idhafiyah, maka nun itu dibuang. Idhafiyah itu adalah suatu sentence yang dua sentence dijadikan satu, maka dari segi ilmu bahasa Arab, ilmu grammar bahasa Arab, kadang-kala
perkataannya itu ada perubahan. Sebab itu dinamakan idhafiyah. Idhafiyah artinya ditambah dan dikurangkan. Begitu. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an umri fima afnah. Tidak henti-hentinya kedua kaki seorang hamba di hadapan Allah pada hari kiamat untuk ditentukan apakah ia masuk syurga atau neraka. Wa an ilmihi fima fa'al, sehingga ia ditanya perihal umurnya. Wa an malihi min aina iktasabah, untuk dari mana ia memperoleh dan untuk apa dinafkahkannya. Wa fima anfaqah, dan untuk apa dinafkahkannya. Wa an jismihi fima ablah, juga ditanya perihal tubuh badannya, ya, perihal tubuh badannya, untuk kepentingan apa dirosakkannya, iaitu sampai matinya digunakan apa. Rawahu Tirmidzi, di hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan haditsun sahih. Ini adalah hadis sahih. Kalau di terjemahannya itu ada tulis hadis hasan sahih. Hasan itu dikasih, ya. Sebab nuskha aslinya, tulisan aslinya tak ada hasan, tulisan aslinya hadis sahih. Di dalam hadis ini diperjelaskan baginda Nabi SAW bersabda dan memberikan kita peringatan bahawasanya seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu akan berdiri di hadapan Allah dengan dua telapak kakinya, dan dia akan bukan yas'al tapi yus'al. Bukan dia bertanya, tapi dia akan ditanya. Ditanya tentang umurnya. Pertama akan ditanya tentang umurnya, ya, tentang umurnya. Umur di sini diperjelaskan apa? Diperjelaskan yaitu ketentuannya. Apakah dia akan ke syurga ataupun akan ke neraka. Dan juga akan ditanya berkenaan tentang apa yang ia buat sepanjang usianya hidup di muka bumi Allah Ta'ala. Apa dia buat? Apa dia buat? Ya. Ada juga para ahli ulama hadis memperjelaskan yang maksud ditanya di sini ialah Allah akan menunjukkan kepada setiap hamba-Nya. Bila berdiri di hadapan Allah, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditunjukkan buku catatan amalannya. Report booknya itu ditunjukkan. Ya. Apa keadaan dan apa sudah ia laksanakan sepanjang ia hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Umur adalah suatu perkara yang penting. Diperjelaskan oleh para alim ulama, usia manusia itu apabila sudah sampai kepada usia 4 tahun hingga ke usia 7 tahun, inilah waktu manusia itu melihat semua apa yang dia lihat dan diambil semua sekali, baik itu berupa hitam ataupun putih. Sebab itu kadang-kadang yang dinamakan anak kecil, budak-budak, naughty, kita marah. Dia buat ni, boleh, naughty. Nah, daripada usia 7 tahun hingga 15 tahun, ini usia yang perlu untuk dirawat dan dijaga dengan baik. Kerana apa? Sebab dari usia 7 tahun hingga 15 tahun, dia akan mula merasakan dirinya itu apa kita bilang, matang. Apa? Kita nak bilang apa dalam bahasa Melayu?
Apa kita nak bilang English? From 7 From 7 to 15. Ya. Usia anak budak-budak tersebut akan jadi apa? What can you say? Dalam bahasa Arab dia rijal. Berarti apa? Dia akan jadi orang. Di sini bermain fikirannya. Di sinilah perlu dididik dengan didikan yang betul. Sebab itu usia remaja ini usia yang paling dangerous. Perlu dididik dengan betul. Perlu dididik dengan betul. Sebab kalau tidak dididik dengan betul, selepas 15 tahun sudah agak susah untuk dididik. Sebab selepas usia 15 tahun hingga ke usia 25 tahun, ini sudah bukan waktu untuk dididik, tetapi dia perlu untuk berdiri dengan kedua telapak kakinya untuk meneruskan kehidupannya. Menginjak usia 25 hingga ke usia 40 tahun, kalaulah daripada usia 17, 15 sampai ke 25 tidak dididik dengan betul, maka daripada usia 25 hingga 40 tahun ini sangat-sangat membimbangkan. Dan kalau sudah sampai 40 tahun dia tetap dengan keadaannya. Maksud dengan keadaannya, kalau keadaannya baik, maka berterusanlah dia akan baik. Kalau keadaan dia tidak baik, maka dia diperkirakan akan terjerumus, jatuh. Sampai usianya kepada 40 tahun. Ya, dari 40 tahun hingga ke usia berapa? Hingga ke usia 60 tahun. Ada 20 tahun. Ini usia untuk dia buat apa? Untuk dia menumpukan kehidupan dia kepada akhirat. Dan apabila sampai usia 60 tahun dia masih hidup, dan sampai usia 63 tahun usia Rasulullah wafat, dia masih hidup, 64 tahun masih hidup, maka itu dijelaskan dia mendapat nikmat dari Allah. Allah panjangkan usia. Perkara ini ada disebut di dalam Al-Quran, dan perkara ini ada juga disebut di dalam hadis, dan banyak dinasihatkan oleh para ahli ulama. Macam mana disebutkan? Disebutkan kejadian manusia. Apabila benih tersebut setitis air mani masuk ke dalam rahim ibunya, maka ditiupkan roh, ditetapkan 4 perkara. Nah, 4 perkara inilah ini semua yang seperti tadi saya jelaskan. Ya, seperti tadi saya jelaskan. Maka kita perlu berhati-hati. Kadang-kadang orang sebut apa? Oh, life begins at 40. Who said so? Life never begins at 40, brother. Be careful. Ya, anytime be careful. Hati-hati. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang umur, ya, usia kita, keadaan kita. Sudah pasti kita mahukan apa? Dari kecil sampai ke 7 tahun, 7 tahun sampai ke 15, 15 sampai ke 25, 25 sampai ke 40, 40 sampai ke 60, 60 sampai seterusnya dalam keadaan baik, dalam keadaan at-ta'i'in 'inda Allah, orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minasal jadi daripada golongan orang-orang yang selalu sujud. Minal ubbad wal mukhlisin, daripada golongan hamba-hamba Allah Taala yang ikhlas kepada ibadah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pasti kita mahukan. Ya, itu pasti yang kita mahukan. Nah, ini yang disebut dengan umur. Ya, kita habiskan untuk apa? Jelas. Ya. Dan juga akan ditanya berkenaan tentang apa? Tentang pengetahuan kita. Kita mendapat ilmu pengetahuan, kita pergi sekolah, belajar. Ya, lepas itu kita bekerja, kita pergi training.
Ya, dari satu keadaan pindah ke satu keadaan berarti kita mendapat ilmu. Ya. Dan juga bila kita mendapat ilmu, kita akan memperolehi kekayaan. Kita akan memperolehi kekayaan. Sebab itu ditanyakan wa an malihi min aina iktasabah. Dan juga daripada harta, daripada mana dia dapat? Ya, daripada mana dia dapat? Sebab apa? Orang sudah ada ilmu pengetahuan, jadi dia tahu cara untuk apa? Untuk mendapatkan harta. Dia tahu cara untuk mendapatkan ilmu. Jadi dia gunakan ilmu, dia gunakan harta. Untuk apa dia gunakan harta tersebut? Untuk apa dia gunakan ilmu tersebut? Dia. Berarti kalau kita bahas tentang ilmu, seperti apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, orang yang menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu itu ada 3 macam. Satu, dia menuntut ilmu dengan tujuan kerana Allah dan kerana Rasulullah, dan dia tidak pernah ada niat selain daripada itu. Yang kedua, dia menuntut ilmu kerana dia nak pandai. Dia nak jadi orang yang pandai, dan dia nak apabila dia pandai, dia akan berkuasa. Yang ketiga, dia menuntut ilmu, dia nak pandai, dia nak berkuasa, dan dia nak mengumpulkan harta dunia. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala memperjelaskan tiga macam orang yang menuntut ilmu ini. Macam yang pertama sahaja akan selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang nombor 2, dia tidak akan. Orang yang nombor 2 dan nombor 3, akhirat tak selamat, dunia saja selamat. Dan orang yang nombor 2 dan orang yang nombor 3 ini adalah bakal ulama yang jahat. Maksud ulama di sini adalah orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, baik dia mempunyai ilmu pengetahuan dunia ataupun akhirat, tapi ini calon-calon orang-orang yang jahat. Ya, calon-calon orang-orang yang jahat. Dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menjelaskan, kalau calon-calon orang-orang yang jahat ini dibiarkan mereka tanpa tidak ada distopkan mereka, dan kalau sampai mereka berkuasa, maka huru-hara lah dunia. Saat huru-hara, Imam Ghazali jelaskan, agama boleh diterbalik-terbalikkan. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang boleh tak bolehkan, yang tak boleh dibolehkan. Jadi tak jadi benda di balik akhirnya. Ya, kita tengok zaman sekarang macam-macam perkara. Ya, sedangkan dah dijelaskan benda haram begini, benda halal begini, tapi masih juga cari macam mana cara untuk kita gunakan agama. Nampak kita gunakan agama, nampak kita gunakan kita punya knowledge, ilmu pengetahuan, tetapi untuk apa? Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Sebab itu hadis ini akan ditanya kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. From head to toe, everything akan tanya. You cannot hide. Ya. Kita wa fima anfaqah, juga ditanya berkenaan tentang nafkah. Nafkah di sini para jemaah sekalian, baik untuk nafkah diri sendiri ataupun untuk diri orang yang di bawah tanggungannya, dan juga nafkah yang mana antara dia sama Allah. Akan ditanya nafkah untuk dirinya sendiri, bagaimana dia jaga tak diri dia sendiri? Diri dia sendiri dia jaga macam mana tu? Ya, apakah dia biarkan diri dia dengan berbahagia, dengan mengikuti hasutan hawa nafsu dan hasutan bisikan syaitan, ataupun tidak? Nafkah yang mana orang di bawah tanggungannya, orang tua, anak, isteri, suami. Ini tanya. Bagaimanakah nafkah bagi orang yang apa? Yang di bawah tanggungannya tapi orang itu bukan family-nya. Contoh, dia bos, dia ada staff. Nafkah staff pun macam mana?
Mesti bagi sama adil. Kalau staf ini minggu di bos kasih balik siang, minggu depan staf yang ini pula mesti kasih balik siang, minggu depan staf yang ini pula mesti bagi balik siang. Tak boleh bos favor pada satu staf saja. Ini tentang dunia, tentang dunia. Apatah lagi tentang akhirat. Nafkah dia dengan Allah. Bagaimana dia dengan Allah? Dia dengan Allah. Ya, diri dia dengan Allah ni. Bagaimana? Hayya 'ala shalah. Itu siapa panggil? Bilal panggil. Setakat perantaraan saja. Tapi pada hakikatnya Allah panggil. Ya. Kenapa pula manusia kalau panggil dia boleh on the dot, tapi kalau Allah panggil dia susah nak on the dot? Kita tahu kisah Iblis dengan Nabi Adam, ya. Sekali saja tahu Iblis tu tak mau tunduk pada perintah Allah Ta'ala, terus dikutuk oleh Allah Ta'ala. Rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu dia, terkutuk. Sekali saja tak mau tunduk dan tak mau taat pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh hormat kepada Nabi Adam. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia diciptakan daripada tanah, sedangkan aku diciptakan daripada api. Padahal Iblis pada waktu tersebut namanya bukan Iblis tapi Azazil, yang mana dia seorang malaikat yang mana seorang malaikat yang mana ibadahnya tak dapat ditandingi oleh semua malaikat, hatta malaikat Jibril tak dapat tanding. Sebab dia kalau sudah sujud, dia akan sujud dan dia tak akan angkat kepala sampai Allah perintahkan bangun, baru dia bangun. Dia kalau sudah mulai bertasbih pada Allah Ta'ala, dia akan terus bertasbih pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampai Allah sudah berhenti, baru dia berhenti. Tapi sekali saja dia tidak mau taat pada perintah Allah Ta'ala, maka dia adalah Ar-Rajim, terkutuk. Maka namanya bukan Azazil tapi Iblis. Dalam bahasa Arab, ablasa yublisu iblisan. Apa makna iblis? Makna iblis adalah yang menggalakkan dan mendorong melakukan kejahatan selama-lamanya. Tuh, nama iblis. Sebab itu kita tak mahu orang bagi kita, engkau ni nampak je baik tapi macam setan. Marah kita tak? Wah, dah. Suka-suka hati kalau dia setan tu. Jadi yang baik. Hati-hati. Tapi iblis sekali saja tak taat pada Allah Ta'ala, maka dia adalah makhluk Allah Ta'ala yang terkutuk sampai kiamat. Berapa banyak manusia yang zaman sekarang yang tidak taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bab solat 5 waktu saja. Allah perintahkan pada iblis untuk hormat Nabi Adam, sedangkan Allah perintahkan kita untuk sujud pada Allah. Berapa banyak kita yang tak sujud pada Allah? Nasib baik tak dikutuk oleh Allah. Kalaulah yang tak sujud pada Allah Ta'ala, Allah panggil as-salatu khairun minan naum. Solat itu lebih baik dari tidur. Itu maknanya. Tapi banyak yang penting solat subuh ni. Zuhurnya hilang, asarnya hilang, maghribnya hilang, isyaknya hilang, habis. Nasib baik tak dikutuk oleh Allah Ta'ala. Kalau dah dikutuk oleh Allah Ta'ala, Hasan, engkau ajar orang tiap-tiap hari Selasa hati tapi kau sendiri tak sembahyang subuh, maka kau dikutuk. Tak haula wala quwwata illa billah. Tolong berdoa. Ini semua ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditanya. Dan diperjelaskan wa an jismihi fima ablah. Dan juga ditanya berkenaan tentang perihal tubuh badan seseorang tersebut. Tubuh badan, kenapa ditanya? Tubuh badan, tubuh badan kita untuk apa? Allah dah kasih cantik-cantik tubuh badan. Ada mata, ada hidung, ada rambut, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada perut, ada kemaluan, ada kaki. Dirubah.
Dirubah bagaimana? Dia injection sana, injection sini, injection sana, injection sini. Akhirnya dinamakan botox. Sudah. Dah cantik rupanya begini, ubah jadi gini pula. Sebab itu ulama jelaskan haram botox dulu. Dah Allah dah kasih cantik rambutnya nak, hitam, kilat. Lepas tu berubah putih, kilat lagi cantik. Buka pula color purple, color putih, color merah. Dah haula wala quwwata illa billah. Haram? Tak boleh. Apa maksud haram? Ya haram, ulama jelaskan haram, tak boleh. Tak boleh. Orang perempuan tak boleh kata-kata. Orang lelaki tak boleh kata. Orang lelaki nak kata cuma menggunakan inai. Inai bagaimana? Dia gunakan inai pada janggutnya, pada rambutnya, boleh kalau usianya sudah 40 tahun. Orang perempuan boleh kata rambut, bukan dengan inai. Ulama jelaskan boleh dengan syarat. Kalau suami cakap diam-diam, semenjak kita kahwin ni ada orang berhitam, saya tukar yang pink color ke purple ke hijau. Sebab bahagia dengan suami. Boleh tak? Mungkin tukar. Macam itu boleh. Tak apa. Dah bagus-bagus, tubuh badan dia cantik dan sebagainya. Tahu-tahu bila dia buka baju, nampak dekat dada dia cap tengkorak. Tak tahu dah apa. Ya? Apa dia tu? Tattoo. Haram. Baik lelaki perempuan. Haram. Empat-empat mazhab jelaskan. Haram. Hai, macam mana Ustaz kalau orang ada tattoo Ustaz? Ulama fuqaha, ulama fikih kasih dalam jawab. Macam mana dalam jawab diberikan? Kalau boleh hilangkan tattoo tersebut dengan tanpa memudaratkan dirinya, memudaratkan ini iaitu sampai dia menderita mati. Itu maksud mudarat. Ya. Kalau sampai memudaratkan, maka tak perlu dihilangkan. Tapi kalau tidak memudaratkan, wajib dihilangkan. Wajib dihilangkan. Ini dijelaskan oleh para ahli ulama. Dijelaskan tubuh badan kita juga ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tubuh badan kita sudah cantik, tapi apa? Kita tak jaga tubuh badan kita. Apa? Kita biarkan tubuh badan kita dipegang oleh orang, dipeluk oleh orang, ditidur oleh orang, bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ishhad. Kita takut kepada Allah, tak takut kepada Allah. Alah Ustaz, budak-budak wujud Ustaz. Tapi kan saya sebutkan umur 7 tahun begini. Nabi SAW tidak pernah menyentuh tangannya itu, tidak pernah menyentuh tangan orang yang tak ada kena-mengena. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha tidak pernah dipegang oleh orang lelaki kecuali Nabi SAW dan suaminya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sedangkan kita happy pernah. Alah Ustaz, tunang. Ya memang tunang, betul, sah na'am. Dalam agama Islam pun ada disebut khutubah tunang tersebut. Ya. Alah, kita jalan pimpin aja Ustaz. Ya. Memang tak pertama pimpin, kedua dalam lama pimpin berpeluk. Dalam lama berpeluk, waliyahulillah. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan berdiri. Nabi SAW memperjelaskan apa? La tazulu qadama 'abdin. Dia berdiri, dia tak dapat maksud berdiri, dia tak dapat lari. Dia tak dapat nak sembunyi, tak boleh sembunyi. Hati-hati para jemaah yang dirahmati. Banyak zaman sekarang terjadi perkara seperti itu. Ya. Sudah perkara COVID ni tu saya cakap taruh pergi semua. Biar sudah COVID ni. Sudah, jangan sakitkan kepala. Sudah biarkan. Kita makhluk ciptaan Allah. COVID pun adalah ciptaan Allah Taala. Serahkan sama Allah sudah. Ini kata, ini yang sekarang diperjelaskan oleh Nabi SAW 1400
Jaga diri. Jaga diri. Nabi SAW jelaskan bahwa ihfazillah yahfazakallah, peliharalah kamu Allah, maka Allah akan memelihara kamu. Hadis seterusnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, katanya, qara'a, telah baca, ya, telah membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Rasulullah membaca sepotong ayat Al-Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Terusnya, bi anna rabbaka aw'alaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw, kata Allah Ta'ala. Paham tak bahasa ini? Liyuraw, akan ditunjukkan, akan diperlihatkan, akan dipersaksikan. Liyuraw a'malahum, perbuatan-perbuatan mereka. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilat, apabila diguncangkan. Idza zulzilatil ard, apabila bumi ini diguncangkan. Zalaha, dengan seguncang-guncangnya. Maksud seguncang-guncangnya itu apa? Orang pegang badan awak, guncang, lepas tu guncang. Mampu tak mampu? Oh, mana nak pergi tu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa akhraja, dan bumi akan mengeluarkan, dia keluarkan, dia muntah bumi ini. Muntah athqalaha, apa yang telah memberatkan bumi ini, habis semua keluar. Malah di mana? Sebab itu dijelaskan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, yang ini pada hari kiamat bumi akan memberitahukan khabar-khabarnya. Tsumma qala, kemudian dia berkata, atadruna ma akhbaruha, tahukah kamu, ya, apakah engkau semua mengetahui apa khabarnya itu? Qalu, maka para sahabat semua jelaskan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini cara mereka, kalau Nabi tanya selalu dijawab. Kenapa? Sebab bukan mereka tak mampu nak jawab, mereka mampu nak jawab. Tapi satu, mereka menimba ilmu dengan Nabi. Nombor dua, mereka mempunyai adab sopan santun pada Nabi. Tak berani nak jawab walaupun pandai. Manusia zaman sekarang bukan pandai, tak pandai, tapi pura-pura pandai. Cuba jawab juga, akhirnya salah. Bila salah ditegur tak terima. Oh, tak boleh, saya punya jawab. Apa tak boleh, saya punya jawab mesti betul. Walaupun fatwa itu, walaupun dikeluarkan fatwa, tapi kalau sudah salah, sudah selesai. Habis itu. Habis itu. Tak ada baik cakap lagi. Kalau sudah tidak sesuai dengan undang-undang agama Islam, ya sudah. Salah tetap salah. Haram, haram. Halal, halal. Putih-putih, hitam-hitam. Finish. Tak ada lagi bincang macam-macam. Kalau sudah nyata benda itu batal sudah. Oh, tak ada lah, tak batal lah, dia tak sedar, alamak, fisyalah lah. Halas. Apa dijelaskan oleh Rasulullah? Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala dhahriha. Sesungguhnya khabar-khabar yang akan diberitahukan, berita-berita yang akan diberitahukan, keadaan-keadaan yang akan dapat disaksikan, itu ialah bumi itu akan menyaksikan pada setiap hambanya. Iaitu apa? Bumi akan menjadi saksi pada setiap jiwa raga manusia, baik itu lelaki ataupun perempuan.
perihal apa yang ia lakukan sewaktu ia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi akan cakap, fulan bin fulan begini, fulanah binti fulan begini, dan seterusnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari tersebut aku khatamkan mulut-mulut mereka. Sekarang kita boleh cakap, tapi di depan Allah Ta'ala khalas. Maaf ini saya kena lebih. Tak ada satu lidah pun yang cakap lah. Kaki tangan ini yang akan cakap. Maksud kaki tangan itu apa? Ya, kaki tangan ini akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas perbuatan manusia. Laqul amila kada wa kada fi yawmi kada wa kada fahadihi akhbarullah. Bumi itu akan bercakap, orang ini melakukan begini, begitu pada hari ini, pada hari itu. Maka inilah yang disebutkan dengan berita-berita tersebut, ya, tuhadithu akhbaraha. Akhbaraha. Akhbar adalah perkataan plural daripada singularnya khabar. Khabar satu berita. Tapi kalau akhbar, berita-berita, kejadian-kejadian. Macam mana ni para jemaah sekalian? Ada apa kita nak jawab sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Mungkin dengan manusia kita boleh tutup. Kalau semaya? Tak. Benar, benar. Ini salah ni. Ya, salah. Ini salah. Aku dapat mudah-mudah macam ukir sekarang. Sama manusia kita boleh tutup kan? Kita boleh tipu. Sama Allah boleh tipu. Sama Allah boleh tutup. Tak akan mampu kita tutup. Tak akan mampu, tak akan mampu dan tak akan mampu. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Dan tetap dia bermasyarakat mudah-mudahan kalau diminta persaksian, untuk persaksian kita semuanya baik. Moga-moga kita dimasukkan di dalam syurga, diampunkan dan dimaafkan semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan Rasulullah, dosa kita dengan kedua orang tua, dosa kita dengan anak-anak, dosa kita dengan anak murid, dosa kita dengan guru, dosa kita sesama manusia, semuanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan bila kita masuk syurga, agak-agak syurga pun kita nak pada jemaah sekalian. Saya nak tanya dia apa tu jemaah sekalian, syurga apa nak? Syurga apa nak? Amin Ibrahim, Ibn Jannah tadi Amin Ibrahim. Syurga apa nak? Bang, syurga apa nak bang? Kita nak syurga apa? Fauzi nak syurga apa Fauzi? Firdaus, Masya Allah. Kenapa Fauzi nak syurga Firdaus? Kenapa tak nak syurga yang lain? Dapat syurga pun Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, selalu kita dengarkan ila sulil Firdaus. Semua kita kalau doa pasti minta syurga. Syurga Jannatul Firdaus. Apa sahaja minta syurga Firdaus? Sebab itu syurga paling tinggi, grade number 1. Kalau awak ada kayu baharu, itu grade yang paling bagus kayu baharu. Itulah maksudnya. Grade paling baik punya syurga. Kenapa grade paling baik? Sebab itulah syurganya Nabi Muhammad SAW. Dan itulah syurga di dalamnya ada telaga yang disebut dengan Al-Kautsar.
Inna a'tainakal kautsar. Itu dia. Ada perigi kautsar yang mana airnya itu lebih wangi daripada misk, kasturi. Lebih manis, hulu minal asal, lebih manis daripada madu. Abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Man syaribahu, barang siapa yang dapat minumnya, hatta kats, walaupun satu gelas, ma yu'adzib min Allah, tidak akan diazab sama Allah Ta'ala sama sekali tidak akan. Tapi berkata para ahli ulama, minta kita syurga Jannatul Firdaus, tapi tingkah laku kita, amalan kita layak tak masuk Firdaus? Silap-silap bukan Jannatul Firdaus, Jannah pun tak layak. Betul tak betul baik-baik sikit? Syurga pun tak layak. Tapi kalau syurga tak layak, neraka lah. Nak pergi masuk neraka, tak mahu. Cuma kalau orang cakap dengan kita, mama katalah bahasa kasar, kau pergi jahannam, marah tak gitu? Kau apa sumpah serah aku masuk neraka, marah kita. Tapi memang layak betul. Alhamdulillah wala quwwata illa billah. Ustaz tadi ni kuliah mama kata tak maaf. Saling ingat satu dengan lain. Itulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat masuk syurga Jannatul Firdaus. Mudah-mudahan Nabi panggil kita. Mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Taala telinga kita ni tak ditutup oleh Allah Taala. Mudah-mudahan dapat mendengar panggilan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. An Allah ya'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an auladina wa 'an masyayikhina wa 'an 'allimina wa 'an ahli al-huquq 'alaina wa 'an jami'il muslimin. Al-Fatihah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala ampunkan kesalahan kita dan mengampunkan kedua orang tua kita dan mengampunkan anak-anak kita dan mengampunkan guru-guru kita dan kepada semua sekali umat Islam. Dan wa anna Allah yarzuqna al-futuh wal munuh wal rusuh wa salah jasad wa ruh wa taubat nasuh. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kita ilmu yang manfaat, kesihatan tubuh badan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Wa anna Allah yarzuqna al-ilma wal amal wa yahfazna min az-zayg wal zalal. Dan mudah-mudahan Allah Taala kurniakan kepada kita ilmu dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dan memelihara kita daripada perkara-perkara yang dapat merosakkan amal ibadah kita. Wa anna Allah bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu 'anna ghaiza qulubina wa yujiruna min mudillati fitani ma zahara minha wa ma batan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita, hilangkan semua sifat-sifat kekotoran yang boleh memkotorkan hati kita, dan memelihara kita daripada perjalanan-perjalanan yang tidak betul, perjalanan-perjalanan perkara-perkara yang mendatangkan fitnah daripada zahir dan batin. Wa anna Allah yarzuqna al-qabul wal iqbal wal fawza bi ridha rabbil alamin fid din wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita semua amal ibadah kita makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala, kejayaan dengan ridha-Nya Allah Tuhan semesta alam dalam urusan agama, urusan dunia dan urusan akhirat. Wa anna Allah yuslihul ibad wal bilad wa yarhamul ibad wal bilad. Dan mudah-mudahan urusan dunia, urusan negara, urusan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, moga-moga semuanya dirahmati dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah yahfazu 'alaina al-islam wal iman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara agama Islam kita, memelihara keimanan kita. Wa man yahtaduna rawaha wal qira'ata fi hadzal makan syarif. Dan juga mudah-mudahan barang siapa yang selalu berada pada majlis-majlis yang baik di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan ini,
wa tawaffahumul maut, dan mudah-mudahan diketemukan kita dengan kematian, dan juga mudah-mudahan diketemukan kita dengan kematian dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lana wa lahum, dan mengampunkan kita semua dan semua sesiapa yang bersama kita, wa yakhtim lana bil husna, dan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.